Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada hampa semua pada setiap hari. By the way, video kali ini disponsor oleh Amal Limited Edition. Hampa boleh dapatkan jersey Final Tribute Showdown untuk Syah dan juga Messi Last World Cup depa dengan harga hanya RM50 saja. Dengan membeli jersey ni, bukan sahaja hampa dapat jersey, hampa dapat juga sertai giveaway untuk mendapatkan iPhone 14. So apa tunggu lagi? Tekan link kat description, okey? Berikut merupakan keputusan hari kedua kejohanan Piala Dunia edisi 2022 di Qatar. Grup A, Senegal terpaksa berputih mata selepas mereka tewas 2-0 kepada Belanda. England berjaya membenam Iran 6-2. Wales pula berjaya mengikat USA 1-1. England bermula cemerlang dalam aksi kumpulan B. Anak buah Gareth Southgate bermula dengan cemerlang selepas berjaya membelasah Iran 6-2 pada aksi pembukaan untuk kumpulan B kejohanan Piala Dunia di Qatar 2022. England bagaimanapun terpaksa menunggu sehingga minit ke-35 melalui Jude Bellingham sebelum pemain sayap Arsenal Bukayo Saka berjaya meledak 2 gol pada minit ke-43 dan juga 62. Raheem Sterling turut berjaya menjadi salah seorang penjarai gol dalam perlawanan ini pada separuh masa kecederaan. Marcus Rashford yang masuk sebagai pemain gantian tidak perlu menunggu lama apabila berjaya meledak satu jaringan pada minit ke-71 permainan. Dan Jack Grealish berjaya melengkapkan permulaan yang sangat positif buat England apabila menjaringkan gol ke-6 pada minit ke-90 perlawanan. Iran juga berjaya mencuri 2 gol pada minit ke-65 dan penalti pada minit ke-90 tambahan 13 melalui penyerang mereka yang beraksi dengan Porto iaitu Mehdi Taremi. Permulaan yang begitu meyakinkan buat England yang sebelum ini teruk dikritik akibat kegagalan mereka dalam UEFA Cup of Nations. Belanda berjaya menjenakkan Senegal 2-0 yang dilihat begitu garam mengatur serangan demi serangan dan mengancam kubu Belanda sejak dari awal permainan lagi. Belanda bagaimanapun memilih untuk terus bersabar dan menyerang sebanyak mungkin serangan yang dilakukan oleh Senegal. Gerakan pantas Senegal menjadi kunci utama untuk mereka memecah barisan pertahanan Belanda. Cuma mereka tidak mempunyai penyudah yang sempurna. Belanda akhirnya berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-85 apabila Cody Gakpo berjaya mengambil kesempatan ke atas Mendy yang cuba menumbuk keluar bola tetapi berjaya dipintas dengan tendukan pantas ke gawang Senegal. Gol kedua mereka pula hadir pada minit akhir masa kecederaan selepas percubaan yang dilakukan oleh Memphis Depay berjaya ditampan oleh Mendy, tetapi Klaassen berada di tempat yang betul dan juga waktu yang betul untuk menolak masuk bola untuk meletakkan mereka selesa untuk menang. Kehilangan Sadio Mane dilihat sedikit memberikan kesan kepada usaha mereka untuk menjadikan gol kerana mereka tidak mempunyai masalah untuk menciptakan peluang. Senegal akan bertemu dengan Qatar pada perlawanan kedua nanti dan diharap mereka akan memperoleh kemenangan pertama bagi menghidupkan semula peluang mereka untuk terus marah ke pusingan seterusnya. Pasukan USA begitu hampir untuk mengejutkan Wales dalam perlawanan pembukaan kumpulan B, tetapi akhirnya berkesudahan dengan seri 1-1. Kedua-dua pasukan yang dibarisi oleh pemain yang rata-rata pernah ataupun sedang beraksi di Liga Eropah dilihat bermula dengan beberapa serangan sebelum USA berjaya memecahkan kebuntuan melalui satu lorongan cantik yang disudahkan oleh Timothy Weah pada minit ke-36. Wales terpaksa bekerja keras sebelum dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-82 yang disudahkan sendiri oleh Gareth Bale. Beberapa percubaan berbahaya dilakukan oleh Wales tetapi ketangkasan penjaga gol USA yang beraksi dengan Arsenal di EPL berjaya menggagalkannya. Mereka berkongsi satu mata dalam perlawanan pertama dengan Wales bakal bertemu dengan Iran pada perlawanan kedua nanti, manakala USA akan bertemu dengan England. Harry Maguire alami gegaran. Di sebalik kejayaan mereka berjaya memendam Iran 6-2 pada perlawanan pembukaan semalam. Pemain pertahanan mereka iaitu Harry Maguire terpaksa dikeluarkan pada minit ke-70 selepas merasakan tidak selesa pada kepalanya akibat pelanggaran dengan pemain Iran sebelum itu. Maguire memberitahu yang penglihatan dia menjadi kurang jelas selepas pelanggaran itu dan dia terpaksa berjalan keluar ke dressing room bagi menjalani pemeriksaan lanjut oleh pasukan medik skuad England. Dia dilaporkan mengalami sedikit gegaran dan masih berada dalam keadaan yang baik, cuma masih perlu menjalani rawatan susulan. Berita yang kurang menarik selepas Southgate mengesahkan yang Maguire mungkin terpaksa diketepikan lebih kepada rasa kurang sihat daripada masalah gegaran selepas menampilkan aksi yang cukup baik untuk membantu England menewaskan Iran semalam. Giovanni Van Bronckhorst dipecat daripada Rangers. Rangers menggunakan masa rehat ketika Piala Dunia berlangsung ini untuk melakukan beberapa perubahan terhadap skuadnya, termasuklah memecat pengurus pasukan pada ketika ini iaitu Giovanni Van Bronckhorst. Dia yang menggantikan Steven Gerrard pada November lalu dipecat kerana gagal berada di haluan yang betul dalam usaha mereka mempertahankan kejuaraan Liga Scotland untuk musim ini. Dia yang dilihat kurang konsisten sejak tersingkir daripada saingan Liga Juara-Juara Eropah, kini ketinggalan 9 mata di belakang pendahulu Liga iaitu Celtic. Persembahan buruk dalam UCL juga menjadi antara punca kenapa dia dipecat selepas mereka berjaya mencipta rekod baru dengan bolos 22 kali, termasuklah ketika tewas 7-1 di tempat sendiri dan tewas 4-0 kepada Ajax. Satu penghormatan untuk saya dibandingkan dengan Lionel Messi, kata Jamal Musiala. Pemain muda Jerman Jamal Musiala ketika ditanya yang dia pada ketika ini sering dibandingkan dengan bintang Argentina iaitu Lionel Messi, memberikan respon yang dia sangat berbangga dan merasakan ianya satu penghormatan besar untuk dia.
Musiala pada ketika ini semakin menjadi perhatian di seluruh dunia selepas melalui musim yang sangat membanggakan bersama Bayern Munich. Dengan setakat ini telah menjadikan 9 gol dan mencatatkan 6 assist. Dia juga telah terlibat sebanyak 15 kali pelibatan dalam menjadikan gol, di mana menjadikan dia sebagai pemain remaja paling banyak melakukannya. Dia yang kini baru berusia 19 tahun, hanya bermain 9 minit semasa Euro 2020. Tapi kini dia akan menjadi antara tonggak terpenting dalam skuad Hansi Flick di Piala Dunia Qatar 2022. Mereka akan bertemu dengan Jepun dalam perlawanan pembukaan pada 9 malam nanti dalam aksi kumpulan E yang akan berlangsung di Stadium Antarabangsa Khalifa, Doha, Qatar. Alvaro Morata berikan kelegaan untuk Luis Enrique. Alvaro Morata dilaporkan akan cergas sepenuhnya untuk beraksi bersama Sepanyol dalam perlawanan pembukaan Piala Dunia kali ini. Dia merupakan salah seorang pemain berpengalaman yang dibawa Enrique untuk kejohanan kali ini. Dilihat mempunyai rekod jaringan yang lebih baik berbanding dengan rakan pasukan yang lain. Morata terlepas latihan pertama pasukan sebaik saja tiba di Doha akibat demam selepas keadaan cuaca yang begitu panas jika mahu dibandingkan dengan cuaca di Eropah. Bagaimanapun telah beraksi selama 90 minit penuh pada perlawanan terakhir bersama klubnya Atletico Madrid sebelum dia berangkat menyertai Luis Enrique untuk persiapan menyertai Piala Dunia bersama Sepanyol. Alvaro Morata kekal menjadi pemain paling penting buat Enrique selepas berjaya melakukan beberapa jaringan penting untuk Sepanyol, seperti jaringan kemenangan menentang Sweden pada pusingan kelayakan Piala Dunia dan juga jaringan kemenangan ketika menentang Portugal dalam UEFA Nations League untuk memastikan tempat mereka ke pusingan terakhir nanti. Mourinho hubungi Barcelona bagi mendapatkan Bellerin. Jose Mourinho dilihat mahu mendapatkan pemain pertahanan Barcelona iaitu Hector Bellerin secara pinjaman dalam usahanya untuk mengukuhkan lagi pasukannya bagi menghadapi jadual perlawanan yang semakin padat nanti. Bellerin yang dipinjam Barcelona daripada Real Betis mungkin tidak akan ke AS Roma selepas Barcelona mengesahkan yang mereka juga masih memerlukan pemain itu bagi menampung kekurangan pemain mereka yang masih lagi ramai berada dalam krisis kecederaan. Kai Havertz dalam radar Real Madrid. Real Madrid dilaporkan berminat untuk mendapatkan Kai Havertz daripada Chelsea pada hujung musim panas nanti. Penyerang yang masih lagi belum menemui rentaknya di Chelsea walaupun sudah berada di sana sejak 2020 lagi dilihat sebagai pilihan utama Ancelotti yang kini sudah kehilangan Karim Benzema akibat kecederaan. Dengan jadual liga yang padat serta aksi mereka dalam Liga Juara-Juara Eropah nanti, Ancelotti terpaksa juga menggunakan kesempatan jendela perpindahan pada Januari sebagai pintu keluar dalam menyelesaikan beberapa masalah kecederaan yang sedang membelenggu skuadnya pada ketika ini. Bayern Munich tidak akan jual Leroy Sané. Bayern Munich dilaporkan telah menafikan segala permintaan bagi mendapatkan pemain mereka dan menegaskan yang Leroy Sané bukanlah untuk dijual. Sané yang berusia 26 tahun itu diberitakan akan berhijrah keluar setelah kedatangan Sadio Mane ke sana yang telah memberikan impak positif selepas kedatangannya. Dia setakat ini telah menjadikan 11 gol daripada 23 penampilan dalam semua kejohanan. Dikabarkan telah menarik perhatian beberapa kelab besar Eropah termasuk Arsenal. Nagelsmann bagaimanapun tetap menegaskan yang Sané merupakan pemain penting dalam sistem permainannya dan mengesahkan yang pemain itu bukanlah antara pemain yang diletakkan dalam senarai untuk dijual nanti. Adakah Ronaldo akan kembali ke Real Madrid? Cristiano Ronaldo diberitakan telah menawarkan dirinya sendiri untuk kembali ke Real Madrid dengan kontrak selama 6 bulan. Real Madrid yang kehilangan Karim Benzema akibat masalah kecederaan dan masih belum dapat dipastikan bilakah pemain itu akan kembali, memberikan peluang kepada Ronaldo untuk kembali ke sana untuk membantu bekas rakan pasukannya. Real Madrid bagaimanapun belum mengeluarkan apa-apa kenyataan buat masa sekarang ini. Chamberlain bakal tinggalkan Liverpool. Alex Oxlade-Chamberlain dilaporkan akan meninggalkan Liverpool sebaik saja kontraknya tamat pada musim panas nanti. Dia yang kini baru pulih daripada kecederaan hanya melakukan 3 penampilan saja setakat ini untuk Liverpool. AC Milan sasar 2 bintang Chelsea pada Januari nanti. AC Milan yang sebelum ini berminat untuk mendapatkan Hakim Ziyech daripada Chelsea kini turut berminat untuk membawa masuk rakas pasukannya Armando Broja pada penghujung musim nanti. Mereka mungkin akan membawa masuk Hakim Ziyech secara pinjaman sebagai langkah awal sebelum meletakkan pilihan untuk dibeli dalam kontrak pemain itu. Newcastle sasarkan Dusan Vlahovic hujung musim nanti. Newcastle dilihat mahu membawa masuk penyerang Juventus yang sebelum ini dilaporkan begitu hampir untuk bersama Arsenal di Emirates. Penyerang antarabangsa Serbia itu menyertai Juventus pada musim panas yang lalu. Dilaporkan sedang bergelut dengan prestasinya menyebabkan Newcastle melihat itu sebagai peluang untuk mereka meyakinkan dia supaya datang ke Newcastle. Itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solan. Assalamualaikum.